kita orang keluar daripada rumah ni untuk nak pergi ke kedai. Dan kedai runcit tu sebenarnya tak jauh pun. Tak sampai 100 meter pun daripada rumah kami. Dan waktu dah sampai dekat kedai tu, tuan kedai tu tanya, Dik, cepat-cepat dik, kamu nak cari apa ni dik? Cik dah nak tutup kedai dah ni. Cik, saya nak kapur barus. Bagi 2 boleh cik? Kenapa dik? Kapur barus cik, kapur barus 2. Kau nak buat apa dengan kapur barus ni? Pelik-pelik lah budak-budak ni. Tak tahulah cik, ayah saya yang suruh beli. Saya beli je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya. InsyaAllah. Baiklah, disclaimer. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Baiklah, tanpa memuasa lagi, untuk hari ini kita nak cerita beberapa kisah seram lah yang kebanyakannya berkisar tentang pocong. Jadinya, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, untuk kisah yang pertama ni tajuk dia kapur barus. Okey. Jadinya, kadang-kadang kan ini ada sesuatu lah bila KSM baca cerita-cerita berkenaan dengan pocong ni kadang-kadang kita selalu dengar orang kata orang bela pontianak lah, orang bela langsui lah kan, benda-benda macam tu. Orang bela toyol lah, toyol pun ada kan. Tapi tak pernah pula dengar ada orang bela pocong kan. Jadinya benda tu KSM pun tak tahulah kenapa orang tak bela pocong kan. Kalau anda tahu nanti komenlah kat bawah. Okey, kita terus dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua kawan-kawan yang mendengar KSM ni. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa sihat-sihat selalu. Okey, nama saya ni Sofia dan saya nak ceritakan kisah yang pernah saya alami dengan kakak saya, iaitu terserempak dengan pocong. Dan kejadian ni berlaku pada 8 tahun lepas. Sewaktu saya waktu tu masih lagi baru berumur 10 tahun. Alkisahnya, ada satu malam tu, abah saya dengan mak saya ni tengah sibuk bersih-bersihkan dapur. Sebabnya rumah kami waktu tu diserang dengan lipas. Memang banyak sangat lipas dekat rumah kami pada waktu tu. Tak tahulah daripada mana datangnya lipas banyak-banyak ni. Tiba-tiba je ada banyak dekat dalam rumah kami. Jadinya, ayah saya balik kerja je pada hari tu, sibuk dia terus kemaskan dapur semua bersama dengan mak saya. So, saya dengan kakak waktu ni jadi tukang tengok je lah sebab geli tengok lipas ni. Apatah lagi kalau lipas yang terbang tu, mau boleh rasa macam nak tercabut nyawa rasa dia. Dan fobia dengan lipas ni, orang kata takut dengan lipas ni, masih lagi saya takut sampai sekarang. Dan ramailah saya rasa yang takut dengan lipas. KSM pun sama juga. Okay. Jadinya malam tu abah saya nak bersihkan dapur dekat bawah-bawah area dia, dekat bawah-bawah sinki tu, dan dalam almari kat dapur tu nak kemas semua sekali lah. Mana yang tak pakai semuanya nak dibuang. Jadinya nak dijadikan cerita. Adik, kakak, tolong ayah kejap. Tolong apa ya? Korang tolong ayah pergi belikan ubat lipas boleh tak? Ni, ayah dah bersihkan kat sini. Memang dah tak ada dah lipas. Tak nampak lah. Kalau letak ubat nanti, barulah lipas tu tak datang balik.
Okey lah ayah. Nanti kalau acik kedai tu tanya nama ubat tu apa, kakak nak cakap apa ya? Apa namanya? Alamak, ayah pun lupalah pula nama dia. Dan masa tu, kita orang pun tak ingat tahu apa nama dia. Tapi kita orang tahulah rupa bentuk dia macam mana. Jadinya abah saya suruh beli dan kita orang tanyalah nama apa ubat lipas tu. Dan abah saya cakap kapur barus tau. Mungkinlah dia salah cakap agaknya time tu. Yelah, kapur barus tu lah yang orang buat gunakan untuk mandikan jenazah tu lah yang abah sebut. Dan saya dengan kakak ni memang masa tu tak tahu apa benda kapur barus tu kan. Jadinya kami pun pergilah ke kedai tanpa banyak tanya. Dan ayah saya, yelah, banyak ayah yang macam ni kata dia. Ayah saya ni garang. Garang kalau tanya banyak-banyak pula, bukan lipas dia kena halau daripada rumah. Dengan saya, dengan kakak saya sekali, dua-dua boleh kena halau. Jadi, masa tu, malam dalam pukul 9.30 malam lah. Kita orang keluar daripada rumah ni untuk nak pergi ke kedai. Dan kedai runcit tu sebenarnya tak jauh pun. Tak sampai 100 meter pun daripada rumah kami. Dan waktu dah sampai dekat kedai tu, tuan kedai tu tanya, Dek, cepat-cepat dek. Kamu nak cari apa ni dek? Cik dah nak tutup kedai dah ni. Cik, saya nak kapur barus. Bagi 2 boleh cik? Kenapa dek? Kapur barus cik. Kapur barus 2. Kau nak buat apa dengan kapur barus ni? Pelik-pelik lah budak-budak ni. Tak tahulah cik. Ayah saya yang suruh beli. Saya beli je. Mungkinlah sebab time tu kedai dia pun dah nak tutup. Tak cakap banyak dia. Dia terus bungkuskan kapur barus tu dan dia pun bagi pada kami. Dan waktu dia bagi benda tu, saya dah pelik tau. Sebab bungkusan dia ni lain macam. Lain macam sangat tau. Dia bungkus pakai kertas satu-satu. Dia bungkus-bungkus macam tu kan. Tapi waktu ni, saya pun tak cakap apalah. Kita orang pun terus bayar dan ambil lah barang tu. Sebab itulah yang abah saya sebut tadi kan. Dan kisahnya bermula daripada sinilah. Waktu dalam perjalanan nak balik tu lah, saya pergi buka bungkusan tu dan cium tau, bau benda tu. Kak, apa pasal bau dia macam pelik Itu salah beli ke ni? Pelik? Apa yang peliknya? Kau, kenapa? Bau dia macam mana? Dan waktu ni, kita orang berdua pun berhentilah kejap. Dan bau sama-sama. Dan kakak kata, bau ni macam bau mayat, kata dia. Sebab kakak ingat lagi time arwah nenek meninggal. Bau dia macam ni lah, kata dia. Dan masa tu, kita orang sebenarnya dah rasa takut tau. Dah rasa lain macam. Tapi kita orang diam je lah. Mana tak seram kita orang bau ni bau mayat kan? Dan kita orang pun jalan lah balik tu. Teruskan perjalanan. Baru jalan beberapa langkah je, kita orang berjalan ni, saya terkejut tau. Sebab nampak macam ada sesuatu dekat area tong sampah dekat sebelah rumah saya tu. Dan apa lagi, saya pun terus, kakak, apa tu kak? Apa tu kak? Sambil tunjuk ke arah benda tu lah. And kakak saya pun nampak juga benda tu. Dan kakak saya marah saya time tu sebab pergi tunjuk. Lepas tu, tegur pula benda tu. Dan kita orang tak nampak tau badan dia waktu ni. Kita orang cuma nampak kepala je. Macam terjenguk macam tu kan. Dekat tepi tong sampah besar sebelah rumah kita orang. Dan pocong tu, ibarat dia macam tengah mendagu tau. Dekat tepi tong sampah tu. Macam kepala dia tersangkut macam tu kan. Memang jelas, tocang dia apa semua memang kami nampak. Dengan muka dia hitam legam. Kita orang tak nampak mata, hidung, mulut. Sebab memang hitam terus kat situ. Memang gelap macam terbakar gentung macam tu. Dan apa lagi, kita orang waktu ni terus lari pusing belakang. Ikut jalan dalam blok. Dan kami duduk dekat blok Pansapuri 5 tingkat tau. Jadi tempat masuk tu ada 2. Dan rumah saya ni pula rumah bawah sekali. Dan berdekatan dengan tong sampah tu. Jadi waktu ni kita orang pun ambil keputusan untuk lalu dalam blok. Berlari-larilah kita orang waktu tu. Lintang pukang. Macam tak cukup tanah dah kita orang punya berlari punya takut waktu tu kan. Sampai je kat rumah. Saya teruslah pergi jumpa ayah. Terus bagi pada ayah saya ni barang yang dia kirim tadi tu lah. Dan dah tentu-tentunya lah kita orang kena marah waktu tu sebab salah beli. Dan masa tu ayah saya pun mengaku yang dia pun ada salah sebut waktu tu sebenarnya. Dan lepas tu abah saya pun suruhlah patah balik untuk pergi tukar balik semua barang ni. Dan saya dengan kakak saya waktu ni dah pandang dah antara satu sama lain. Sebab sebenarnya kami dah nampak sesuatu tadi kan. Takutlah kalau benda tu ada lagi kat situ. Dan kita orang pun langsung tak ada beritahu apa yang kita orang nampak tadi pada mak dengan ayah ni. Sebab takut pula nanti kalau ayah cakap kita orang ni saja je bagi alasan sebab tak nak pergi tukar barang tu kan. Dan sebelum nak pergi kedai tu, saya untuk nak pergi tukar barang yang ayah suruh tu lah, saya pergi masuk dalam bilik mak. Tengok dekat tingkap bilik mak saya lah. Dari situ memang nampak area tong sampah tu lah.
Nasib baik waktu tu tak nampak apa-apa tau. Benda tu dah hilang. Ataupun mungkin saya dengan kakak tadi salah nampak ke apa kan. Jadinya saya pun perhatikanlah dekat situ. Ada ke beg sampah ke yang boleh membuatkan kami ni macam tersalah anggap waktu tu tadi tu kan. Tapi memang tak ada tau. Apalah agaknya yang kami nampak tu tadi. Tapi bila saya tanya dengan kakak tu kan, kakak kata, tu pocong kan. Dan bila dah tengok semua dah line clear kat situ, tak ada apa-apa pun dekat tong sampah tu. Jadi kita orang pun beranilah sikit waktu ni untuk pergi ke kedai tu semula dan ikut laluan blok jugalah. Tak berani kami nak lalu dekat tong sampah tu. Walaupun benda tu dah tak ada kan, nak buat macam mana? Hati tu memang tetap macam terpandang-pandang je benda tu ada kat situ. Sampai je kita orang ni dekat kedai tadi, kami tak cakap apa-apa pun lagi. Acik kedai tu dah bantai gelak-gelakkan kami tau. Sebab dia tahu yang kami dah salah beli. Nasib baik waktu tu dia belum tutup kedai lagi. Yang ayah kau nak tu ubat gegat dek oi. Aduh lah kau ni. Ada ke suruh kapur bagus dia belinya? Dan masa tu saya dengan kakak saya diam je. Nak tak nak, yelah tak tahu nak cakap apa pun waktu tu. Yelah ayah saya yang sebut kapur barus kan. Kita orang pun bantai je lah beli kapur barus kan. Pada pandai pula nanti sekarang kena marah lagi kan. Tapi kan bila sekarang ni, bila diingat-ingatkan balik lah, sebenarnya kisah ni macam kelakar pun ada kan. Dan Alhamdulillah lah, kami tak ada kena pun gangguan apa-apa selepas tu. And moral of the story, dan kalau korang nampak sesuatu, mulut tu jangan terlepas cakap ataupun celupa. Dan itu sajalah kisah daripada saya. Terima kasih. Dan ini adalah kisah pembukaan kisah seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Semoga anda terhibur lah. Dah dapat ke jawapan tadi kenapa tak ada orang beli pocong? Okeylah, sebab KSM pada malam ni ada 3 lagi story. So kita terus je lah. Tak nak buang-buang masa, kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, untuk kisah yang kedua ni, pukul 3 pagi. Sekarang pukul berapa? Sekarang baru pukul 8 malam kan? 8 lebih malam. Okey, tak apa. Belum sampai pukul 3 pagi lagi. So, tak ada apa-apa. Santai-santai lah. Jadinya kita terus dengan kisah yang kedua ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kali ini saya nak kongsikan cerita seram yang baru je terjadi di cuti raya Cina yang lepas ni lah. Dan saya ni belajar dekat Ibu Negeri Johor pada tahun akhir lah. Okey, marilah kita mulakan. Pada satu hari di musim cuti Chinese New Year hari tu, time ni dalam pukul 3 pagi lah. Kami waktu tu dalam 5 orang lah dalam rumah ni. Kami ni tengah sibuk orang kata berpesta, berjumpa lah, bergembira dalam rumah tu. Sibuk lah berkaraoke. Maklumlah cuti, tak ada kelas. Jiran-jiran pun waktu ni tak ada dekat rumah masing-masing sebab sibuk berjalan kan. Dan time tu kita orang ada yang tengah karaoke, ada yang tengah makan Maggi, ada yang tengah kat dapur tu entah tak tahulah apa yang dibuat entah daripada tadi. Kelentang-kelentung mengalahkan chef masak tapi tak siap-siap juga. Dan sambil saya pula layan lagu-lagu jiwang yang tengah member saya karaoke kan ni. Dan saya pun duduk je lah dekat atas sofa tu sambil layan-layan main phone. Sedang syok kita orang ni layan-layan lagu waktu tu kan. Tiba-tiba pintu rumah ni diketuk. Dia punya ketukan tu punyalah kuat kan. Macam nak roboh pintu grill tu agaknya. Dalam kepala saya ni fikir, yelah, ni mesti member lah ni datang rumah kan. Sebab biasanya member-member rapat je yang berani ketuk-ketuk rumah orang ni macam nak roboh ni kan. Kalau bukan member buat perangai macam tu, confirm kena konyok ramai-ramai. Dengan tak bagi salamnya apa semua kan. Dan masing-masing pun tak ada fikir bukan-bukan lah. Time tu maklum lah kan kita orang ni tengah mood happy-happy belaka. Layan-layan lagu apa benda semua. Memang hingar-bingar lah waktu tu. Dan pintu rumah ni diketuk berkali-kali tau. Dan masing-masing saya tengok seekor pun tak nak bangun pergi buka pintu tu. Yelah masing-masing malas lah agaknya. Memandangkan saya seorang je yang tengah duduk bersila ke atas sofa tu. Yang lain ni tengah sibuk dengan aktiviti masing-masing. Terpaksalah saya mengalah. Pergilah bangun dan buka pintu tu. Oi,
Kejap lah. Aku nak buka lah ni. Lain kali jangan datang rumah orang lah malam. Mengganggu betul lah. Sampai je dekat depan pintu ni, saya tariklah daun pintunya dengan laju. Wah, macam tu kan. Dalam hati waktu ni memang dah standby dah nak maki member ni. Dan bila dah pintu tu terbuka, rasa macam nak hilang nyawa sekejap tau. Pocong berdiri betul-betul dekat depan pintu grill rumah ni. Dan lupa nak cakap lah, rumah kami ni apartment. Standard apartment ni memang akan ada grill setiap rumah. Dah buka je pintu ni, nampak bonjot macam tu. Saya apa lagi, cepat-cepat tutup pintu, kedebam. Terus laju-laju pergi duduk dekat atas sofa tu semula. Dan member saya semua, dah bila saya hempas pintu macam tu, semua dah macam, dah kenapa pula dia ni kan? Dah pelik lah tengok pandang je saya kan. Kau ni dah kenapa? Buka-buka pintu je. Lepas tu kemurungan. Kau depression ke apa? Dan saya waktu ni terus terdiam tau. Tak boleh nak keluar suara dah. Satu badan ni dah habis bergegar, bergoyang-goyang dah. Memang takut habis. Memikirkan kepocongan apa yang saya lihat tadi. Live dekat depan mata saya tau. Dengan bau dia macam tahi lembu. Dengan muka dia hitam. Kulit muka ni macam kena siat-siat. Mata kosong, lopong je macam tu. Maunya tak gigil saya waktu tu. Dalam 2-3 minit jugalah saya ni diam sambil termenung macam tu kan. Untuk nak mendapatkan kewarasan saya semula lah. Bila saya dah okey sikit, barulah saya buka cerita pada member-member saya ni lah. Dan masing-masing bila dah dengar cerita macam tu, masing-masing pun goyang lah kan. Dah, semua waktu ni semua tak nak. Semua nak masuk bilik nak tidur. Dan yang lagi tak masuk akal, kenapalah tak teringat yang rumah saya ni dia ada grill dekat depan tu. Macam mana orang nak ketuk pintu? Sebabnya sebelum ni, member yang datang ni, biasanya kalau grill tu kunci, dia akan goyangkan grill tu je lah. Mananya sampai tangan dia orang ni nak ketuk pintu. Dan kalau jarak pintu dengan grill tu, dah lah sedepa kan. Macam mana dia orang nak ketuk pintu dalam tu kan? Dan lepas daripada insiden tu lah, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tak adalah kata demam sangat ke apa kan. Tak ada. Biasa je. Cuma muka Cik Pocong tu selalulah terbayang-bayang, teringat-ingat setiap kali saya buka pintu rumah tu kan. Dan sampai sini sajalah cerita dia. Dan Assalamualaikum. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Semoga anda terhibur. Sebabnya KSM masih lagi ada 2 lagi cerita. Kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, baiklah. Kita sampai ke kisah yang ketiga pada malam ni. Jadinya kita terus dengan kisah yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Fahim. Dan secara jujur, saya ni jenis suka yang cakap besar. Tak takut itulah, tak takut inilah. Dan member semua kan, member yang kenal saya semua malas nak sembang dengan saya, malas nak layan dengan saya ni. Mana taknya semua saya cakap merepek lah korang ni. Sampailah saya kena gangguan ni. Dan kisah ni berlaku lebih kurang 13 tahun yang lepas. Lepas saya habis SPM, abah saya kena posting ke Perlis. Dan kalau ikutkan saya, memang saya tak nak ikut. Sebab kawan-kawan semua ada kat sini kan. Anda bayangkanlah, dengan perangai saya yang suka cakap besar macam ni, memang susahlah kalau saya nak cari kawan. Kalau dekat tempat baru tu nantilah. Jadi kalau saya tak ikut pula, kat mana pula saya nak tinggal nanti kan? So, dalam bulan 12 macam tu, kami sekeluarga pun berpindah ke Perlis. Sepanjang 3 bulan, menunggu result SPM ni keluar, saya memang duduk rumah je lah. Tolong-tolong mak buat apa yang patutlah, kemas-kemas rumah apa semua. Itu pun bangun tidur pukul 11 tengah hari. Selagi mak saya tak jerit, gegarkan pintu bilik ni, memang saya tak bangun lah. Jadinya bila dah pindah ni lah, biasalah baru pindah. So banyaklah benda barang-barang yang kena punggah, keluarkan balik semula. And then, saya juga jadi driver untuk mak dengan adik-adik saya. Tu tanggungjawab saya lah. Menurutnya selepas abah saya.
Dan benda ni terjadi lepas waktu maghrib. Saya nak hantar adik saya ni pergi ke kelas mengaji dekat rumah ustazah. Dan saya hantar naik motor je time tu. Dan jarak rumah ustazah dengan rumah saya ni lebih kurang 3 kilometer lah macam tu. Dan oleh kerana jalan yang agak gelap, dengan lampu yang hidup segan, mati tak mahu kan, hidup-hidup kejap-kejap berkelip-kelip macam tu kan. Macam situasi dalam filem-filem horror macam tu kan. Memang menakutkan lah. So, saya rasa perjalanan ni sangat-sangat jauh. Jadinya nak dijadikan cerita lah. So malam tu saya pun macam biasalah. Lepas solat maghrib, saya dah standby dah. Dah tunggu dekat motor tu. Sementara nak tunggu adik perempuan saya ni bersiap-siap. Dan adik saya siap je, kami pun bergerak lah. Dan dah sampai depan rumah ustazah ni, saya pun dropkanlah adik saya dekat rumah ustazah tu. Dan saya pun pusing lah nak patah balik. Dan dalam perjalanan balik ni lah, saya lalu dekat sebuah rumah usang. Dan sebelah rumah tu ada satu surau buruk. Kata member-member baru saya lah yang saya baru kenal dekat sini, surau tu penduduk ni akan pakai kalau ada kematian saja. Mostly yang pergi solat berjemaah, diorang akan pergi solat dekat surau belakang rumah saya. Sebab surau tu lebih barulah dan lebih selesa. Jadinya selepas melepasi kawasan rumah usang tu, saya dah rasa lain macam. Saya dah rasa seram sejuk tau. Biasalah, kita ni kalau takut macam mana sekalipun, mata ni akan tetap tau melilau kiri kanan pandang jalan tu kan. Time tu saya memang layan angin je lah kan. Bawa motor pun slow habis, relax, santai je. Tiba-tiba mata saya ni boleh terpandang sesuatu di sebalik tingkap surau buruk tu. Makhluk tu berbungkus putih, siap ikat lagi dekat atas dia tu kan. Dan time tu lah motor saya ni meloncat sama dengan jantung saya. Dan saya syak waktu tu, saya terpress minyak and masuk gear serentak tau. Jadinya memang menyentap lah macam tu. Mengaum teruk bunyi motor saya waktu tu. Dan masa ni dekat mulut saya ni just sebut satu je tau time tu. Aku dah solat maghrib. Dan saya tak tahulah kenapa tak terkeluar langsung ayat-ayat ke surah-surah lazim ke kan waktu ni. Punyalah terkejut sampai saya terbabas. Saya melanggar divider dekat tepi jalan tu. Dan time tu memang tak tengok kiri kanan dah. Memang saya terkejut sangat. Sebabnya ternampak pocong tadi. Sakit ni waktu ni. Saya memang dah tolak tepi dah. Memang macam tak rasa sakit. Dan saya nak bangun pun tak berani tau waktu tu. Dan saya nak angkat kepala pun tak berani. Punyalah penakut saya time tu. Dekat area surau buruk tu memang tak ada kawasan perumahan. Melainkan rumah usang yang ada dekat sebelah dia tu. Lebih kurang 500 meter ke depan tu, barulah akan jumpa rumah blok baru kat situ. Dan time ni saya dah tawakal je. Dan saya usaha untuk nak bangun. Tiba-tiba, time nak bangun tu, ada suara perempuan ketawa. Dan time ni kan, saya memang dah shaking teruk dah. To be honest, saya mengakulah time tu saya terkencing dalam seluar. Malu nak mengaku. Tapi lah, benda ni pun cerita dah lama kan, saya cerita je lah. Dan korang pun bukan kenal saya. Dan sekarang pun saya dah berubah. Saya dah sadu sikit daripada dulu. Dan berani sikit lah, daripada tak ada langsung. Okey, kita balik ke cerita tadi lah. Dan saya bangun tau, tak sempat berdiri lagi, saya dah dengar dah suara perempuan tu ketawa. Bersungguh-sungguh dia punya ketawa tu. Macam lawak sangat apa yang terjadi pada saya dekat situ. Lama-lama kan, saya dengar punya ketawa tu lah. Lama-lama rasa macam meremang gitu kan. Makin lama makin seram. Dan saya ni, waktu ni usahalah untuk nak angkat motor saya yang dah terbaring kat atas jalan tu kan. Tapi handle motor saya ni dah terkehil, dah tersenyet macam tu. Dengan cover set ni dah banyak pecah-pecah. Saya tengok lampu depan tu pun dah terkeluar macam tu. Dan saya tengok keadaan motor saya waktu tu memang teruk habis lah. Tak tunggu lama, saya terus lari balik rumah. Dan motor tu saya tinggal macam tu je kat tepi divider tu. Sampai dekat rumah ni, saya dah menangis-nangis lah. Terus hilang saya punya ego ke cakap besar ke, semua hilang time tu. Saya menangis dah macam budak perempuan tau. Dah saya dah tak kisah dah nak kata malu ke apalah, gembeng apa, tak ada lah, lantak lah kan. Dan parent saya ingat kan, yang saya kena pukul sebab gigi saya patah. Tangan dengan kaki saya waktu tu luka teruk tau. Dan saya pun story lah habis-habis semua benda daripada A to Z pada parent saya dah. Dan mak ayah saya pun terus suruh saya pergi bersih-bersihkan diri untuk pergi ke klinik. Sebelum pergi ke klinik tu, abah saya ajak pergi tengok motor dulu. Dengar saja bila abah kata nak ajak saya pergi balik tempat tadi, saya terus jadi down tau. Saya terus kemurungan on the spot.
Jadinya abah saya pun minta lah kita orang ni just tunggu kat rumah je lah. Tak payah ikut lah kalau kau dah macam ni sangat kan. Sementara jiran saya ni tolong hantarkan abah pergi ke tempat yang saya tinggalkan motor tadi. Mana taknya motor tu baru je keluar kedai. Tak sampai 3 bulan pun. Siap waktu ni saya tinggal package. Siap dengan kunci sekali saya bagi kat situ kan. Melopong lah kan kalau kena sapu. So waktu ni bila abah dah keluar pergi tengok motor tu, mak saya pun decide untuk nak hantar saya dulu pergi ke klinik. Mungkin dah nampak banyak sangat berdarah waktu tu. Sementara abah saya pun uruskanlah bab motor tu. Jadinya dalam pukul 10.30 malam lah macam tu. Mak saya dengan saya waktu tu dah sampai rumah. Dah selesai dapatkan rawatan dekat klinik tu kan. Dapatlah abuan saya ni 8 jahitan dekat bibir tu kan. Dah besar kembang dah bengkak bibir saya waktu tu. Dan masa saya sampai rumah tu, abah dengan adik-adik saya semua dah ada kat rumah. Dan jiran saya pun ada sekali kat situ. Bila saya sampai je dah balik dengan mak ni, jiran pun minta lah diri untuk pulang. Jadinya saya teruslah masuk dalam bilik apa semua untuk nak rehat lah. Dan waktu ni masih lagi teringat-ingat, terbayang-bayang tau, rupa pocong tadi. Yang saya nampak tadi tu lah, yang dekat surau tu kan. Dan saya malam tu memang langsung tak boleh nak terlelap. Esoknya time subuh, abah saya datang ke bilik saya dengan muka yang tertanya-tanya tau. Dan saya waktu ni bila nampak muka macam tu, sebelum abah saya soal, baik saya tanya dulu kan. Saya terus soal abah tentang keadaan motor. Dan yelah, dalam hati saya, mungkin abah tu risau. Banyak benda yang nak kena repair kat motor tu. Tapi jawapan abah ni buat saya terkejut. Sebab abah beritahu saya, semalam masa dia dengan Pak Cik Mail sampai dekat Surau Buruk yang saya nampak pocong tu lah, motor saya dalam keadaan baik je. Dan masih dalam keadaan enjin tu hidup lagi tau. Seolah-olah saya sengaja tinggalkan motor tu kat situ. Dan saya pun macam, pelik juga. Macam mana saya jatuh motor kalau motor tu elok je parking kat situ? Siap enjin pun hidup lagi kat situ. Dan kesannya bila orang kata dah jadi macam ni lah, 5 hari jugalah saya demam teruk. Dan abah saya sampai bawa saya berubat, perubatan Islam untuk nak pulihkan semangat. Jadinya bila dah lama-lama macam ni, benda tu macam menimbulkan persoalan lah pada diri saya dalam kepala otak saya. Kenapa masa saya jatuh motor tu, saya nampak tau, cover set motor tu hancur, pecah semua dengan lampu motor dah barai waktu tu. Tapi time masa abah pergi ambil motor tu, semua dalam keadaan baik je. Elok, tak cala apa benda pun. Jadinya sampai ke hari ni lah, saya masih tertanya-tanya. Kenapa macam tu? Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga pada malam ni. Sebab KSM masih ada lagi satu kisah seram pada malam ni. So korang stay tune and enjoy. Okey, baiklah. Untuk kisah yang terakhir pada malam ni, untuk kisah yang terakhir pada malam ni, kita terus dengan kisah dia. Hai, selamat malam kepada Abang KSM dan juga pendengar-pendengar KSM. Nama saya Am dan saya nak kongsikan pengalaman seram saya. Dan untuk sedikit pencerahan dan info lah, kejadian ni berlaku pada 2 tahun yang lepas. Bulan berapa saya dah lupa dah. Dan kisah ni berlaku selepas hari pengkebumian kawan saya yang meninggal sebab asma. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okeylah, ringkaskan cerita. Kejadian ni berlaku pada hari ketiga setelah arwah kawan saya ni dikebumikan. Pada malam hari itulah, saya tidur awal daripada hari-hari kebiasaannya. Dan saya ni kebiasaannya akan selalunya tidur lewat. Dan saya pun waktu tu sebelum nak tidur tu, saya onkan phone sambil layan-layan lagu dekat phone ni agar mudahlah saya nak terlena. Nak dijadikan cerita, saya terjaga daripada tidur dalam jam 2 pagi ke 3 pagi lah macam tu. Dan dalam masa saya tersedar tu, dalam sama-sama mata terkebil terpisat-pisat tak berapa nampak kan, sempat jugalah saya melihat sekeliling bilik saya dan tak ada apa-apa pun yang pelik. Jadinya saya pun bangun daripada tidur dan tutup lagu yang saya pasang dekat phone saya tu. Dan bila saya baring balik, Abang KSM nak tahu tak? Okey, part ni dah mula seram. Bila saya baring balik je, dengan tak sebenar-mena, ada satu sosok lembaga hitam seakan-akan macam pocong berdiri dekat sebelah katil saya.
Terus saya pejamkan mata daripada hujung kaki sampai ke hujung kepala ni. Saya terus rasa seram sejuk, shaking tau waktu tu. Dengan degup jantung yang duk kan. Dan saya cuba buka mata sikit nak check lah untuk kepastian adakah betul ke yang saya nampak tadi tu si gula-gula tu ataupun hanya sekadar saya salah pandang katnya. Yelah, orang kata vision kan baru terjaga daripada tidur, macam orang kata tak berapa jelas lagi waktu tu. Jadinya time ni kan saya buka mata sikit, saya cuba fokuskan mata saya. Dan abang KSM tahu tak apa yang jadi? Pocong tu menunduk tau, mendekatkan muka dia dekat dengan muka saya. Memang tak nampak mulut, hidung atau mata, semua tak nampak, semua hitam legam macam tu. Dan saya terus pejamkan mata saya balik dan cuba untuk berselindung. Tapi tubuh badan saya terus jadi kaku time tu. Dan masa tu saya terasa ada sesuatu yang keluar daripada muka saya, seolah-olah ianya cuba ditarik ataupun disedut daripada melalui muka saya. Dan selepas rasa macam habis benda tu disedut keluar, saya buka mata dan bangun. Tengok-tengok lembaga tu dah tak ada, hilang macam tu je. Dan tanpa berlengah-lengah lagi, saya terus terjun daripada katil saya dan bergegas buka lampu bilik. Pap! Bukan setakat lampu bilik je yang saya buka, lampu satu rumah saya buka semua. Memang terang menderang lah rumah saya pada malam tu. Jadinya bila dah lepas-lepas kejadian tu lah, saya pun ceritakanlah kisah ni, apa yang saya nampak pada malam tu pada bapa saya. Jadi bapa saya ni kata itu adalah hantu kubur, boleh jadi dihantar oleh seseorang. Kebetulan bapa saya ni tahulah sikit-sikit, orang kata ilmu-ilmu mengubat orang dengan serapah-serapah ni. Jadinya diubatkannya lah saya. Selang beberapa hari, bapa saya kata, bapa saya bercerita yang bapa saya ada bermimpi melihat saya duduk bersama-sama dengan orang-orang yang dah pun meninggal dunia, which is orang tua-tua lah, orang zaman dulu macam tu. Dan bapa saya beritahu semangat saya dibawa ke alam kubur. Boleh jadilah malam tu yang saya rasa seperti ditarik ataupun disedut tu adalah semangat saya. Dan kalau dibiarkan ataupun tak diubatkan, boleh jadi saya lah orang yang akan seterusnya dikebumikan setelah arwah kawan baik saya tu. Dan itu sajalah kisah daripada saya. Semoga abang KSM dan para pendengar KSM semua dapat merasai keseraman kisah seram saya ni. Jika ada masa, saya akan kongsikan lagi kisah seram yang lain, insya-Allah. Terima kasih ya Okey, dan dengan ini berakhirlah kisah seram Malaysia pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan pada malam ni ya. Baiklah, sebelum kita akhiri seperti biasa, disclaimer dulu. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini anda anggaplah sebagai satu hiburan saja. Janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ya. Baiklah. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, anda bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan KSM sendiri. Dan KSM akhiri kisah seram Malaysia dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you in next video. Take care guys and God bless you.